أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Kapten Ustaz Naim bin Haji Ahmad, Tuan Imam kita sebentar tadi, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Datuk Haji Kamaruddin, para alim ulama, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin masyarakat, Muslimin Muslimat, insya-Allah kita semua dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap segala nikmatnya. Lalu kita balas dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuk tazkirah subuh kita pada pagi ini, 6 amalan yang membangunkan sebuah istana dalam syurga. 6 amalan ini bila kita buat, bila kita amal, bila kita lakukan, maka dijanjikan ganjarannya, dijanjikan balasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah istana dalam syurga akan dibina oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tapi jangan kita taksub, jangan kita fanatik, kerana ia tidak terhad, tidak terbatas dengan 6 amalan ni sahaja. Katakanlah nanti tazkirah Ustaz Naim katanya ada 10 amalan yang bila dilakukan dibalas dengan istana dalam syurga. Bermaksud ilmu Ustaz Naim lebih banyak, ilmunya lebih tinggi, lalu mampu beliau sampaikan lebih daripada apa yang anda sampaikan. Tapi katakanlah datang ustaz lain bagi tahu ada 3 amalan bila dilakukan dibalas dengan ganjaran istana dalam syurga. Anda sampaikan 6 pagi ni. Bermaksud ustaz tersebut sudah kesuntukan masa, waktunya terbatas, lalu sempat disampaikan cuma 3 sahaja. Apa pengajaran yang cuba anda sampaikan awal-awal ni? Pengajarannya amalan yang membangunkan sebuah istana dalam syurga, ia tidak dibatasi oleh jumlah. Yang sampaikan 6 pun betul, sampaikan 10 pun betul, sampaikan 3 pun betul. Dah tu kenapa anda sampaikan 6 saja? Sesuai dengan waktu tazkirah subuh kita, lebih kurang 30 minit. Pukul 7 insya-Allah kita akan berhenti. 6 amalan anda akan sampaikan dalam masa 30 minit, 1 amalan 5 minit insya-Allah. Para jamaah sekalian, membangunkan sebuah rumah di dunia memerlukan kepada usaha yang keras. Membangunkan sebuah istana di dunia memerlukan modal yang banyak. Tetapi 6 amalan yang anda sampaikan ini membangunkan sebuah istana dalam syurga tidaklah memerlukan modal kewangan yang banyak, memerlukan usaha yang sangat keras, tidak. Tetapi amal yang saya dan tuan-tuan masing-masing kita boleh lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama, untuk mendapatkan sebuah istana dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu istiqamah, mendirikan salat berjamaah di masjid. Mana dalilnya? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kama ghada aw raha. Maksudnya,
siapa yang pergi ke masjid ataupun pulang daripada masjid, istiqamah dia mendirikan salat berjamaah di masjid itu, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat di syurga. Ulama menghuraikan tempat di syurga itu dengan maksud dibangunkan istana dalam syurga sebagaimana istiqamahnya dia mendirikan salat berjamaah di masjid itu. Setiap kali kita datang ke masjid, kita sedang menjadi tetamu Allah. Betul tak tuan-tuan? Kita sedang menjadi tetamu Allah. Menjadi kewajipan tuan rumah untuk menyediakan tempat kepada tetamunya. Sebagaimana datang orang bertandang ke rumah kita, maka sebagai tuan rumah kita akan sediakan tempat tinggal baginya. Tak betul kan? Kita bagi makan, bagi minum, bagi bilik, bagi kelengkapan, bagi keselesaan. Itu manusia. Allah Maha Kaya, Allah Ta'ala ini Maha Pemurah. Allah kasih kepada tetamunya. Lalu apa bukti Allah Subhanahu wa taala kasih kepada tetamunya? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila seseorang itu istiqamah menjadi tetamu Allah, yang disediakan Allah taala itu bukan lagi makanan, yang disediakan Allah taala itu bukan lagi minuman, yang disediakan Allah taala itu bukan lagi bilik yang selesa, tetapi dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'addallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan sediakan kepada tetamunya yang mendirikan salat berjamaah istiqamah itu dengan sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah tuan-tuan. Ana membacakan hadis ini dengan tujuan memberi semangat kepada diri ana dan kita semua untuk kita menjaga salat berjamaah kita di masjid, menjadi tetamu Allah di dunia, disediakan sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita istiqamah di atas jalan ini. Tuan-tuan, kadang-kadang pihak masjid macam-macam program dia buat untuk menarik anak jamaah, anak tariah datang berjamaah di masjid. Betul tak tuan-tuan? Kalau di peringkat Kuala Lumpur, masjid-masjid di bawah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, pihak Jawi dalam plan pengimarahan masjid 2020 hingga 2023, kita salah satu daripada perancangan kita nak hidupkan Ihya Subuh. Program Ihya Subuh. Nak menarik jamaah dalam program Ihya Subuh ni macam mana kita buat? Kita buat program 4 in 1, 4 dalam 1. Ada qiyamul lail perdana, kuliah subuh perdana, sarapan perdana. Sarapan perdana. Dia buat macam mana? Nasi biryani pagi-pagi dia. Kemudian senaman perdana. Ini program kita ana bertugas di Masjid Zaid bin Sabit. Salah satu perancangan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri, Pelan Pengimarahan 2020 hingga 2023, satu programnya namanya Ihya Subuh. Tujuannya apa? Nak tarik jamaah untuk datang mengimarahkan masjid-masjid. Ada masjid antaranya Masjid Abu Ubaidillah Al-Jarrah di Taman Sri Rampai dan Masjid Saidina Umar Bukit Damansara. Bagaimana kita nak tarik jamaah untuk datang solat berjamaah, terutamanya subuh ni? Kita buat macam mana tuan-tuan? Mana-mana anak-anak yang sekolah, bila dia datang solat subuh berjamaah dengan pakaian seragam, kita bagi duit pada dia. Ni masjid bagi duit. Yang sekolah menengah RM3 kita buat. Yang sekolah rendah RM2. Apa tujuannya? Supaya mengimarahkan rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Masjid Datuk Haji Kamaruddin pun boleh buat tuan-tuan. Macam mana kita buat? Nak ramaikan jamaah ni, kita buat cabutan bertuah di masjid. Boleh nak? Confirm ramai.
Kita buat program petang, tapi kalau nak tuntut hadiah daripada cabutan bertuah, kita akan buat selepas subuh. Confirm ramai. Bukan setakat ramai tuan-tuan. Tidur di masjid boleh jadi dah. Takut terlepas nombor dia. Cabut nombor 30 contohnya. Tuan dia tak datang, tak boleh tuntut. Kena datangnya, tuntutnya bila? Waktu subuh. Hadiah pertama melancong ke Disneyland contohnya. Hadiah kedua, apa dia? TV 60 inci. Confirm ramai. Tapi hari cabutan bertuah je ramai. Lepas tu tak datang lah. Tapi inilah salah satu strategi pihak masjid ataupun pentadbiran, bagaimana kita nak jadikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai satu tempat yang cukup imarah. Kalau bolehlah, kalau anak qaryah ada 20,000 yang Muslim, kita target 1% je. Nah, yang datang imarah. Lebih kurang 200 orang je. Subuh, Isyak, Maghrib, Zuhur, Asar. Ini merupakan satu kejayaan yang besar dah kepada masjid tersebut. Ini salah satu daripada cara kita mendapatkan sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu istiqamah menjadi tetamu Allah di dunia, dan hak tuan rumah menyediakan keselesaan, menyediakan tempat kepada tetamu tersebut, dan Allah Ta'ala akan sediakan tetamunya sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Ini yang pertama tuan-tuan. Disebut dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, berada dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Dah. Yang kedua, mendapatkan sebuah istana dalam syurga, iaitu dengan membina masjid. Membina masjid. Ini amalan yang kedua tuan-tuan. Kalau tadi mendapatkan sebuah istana dalam syurga, caranya macam mana? Beramal dengan badan. Istiqamah, berjalan kaki, datang ke masjid, mengimarahkan rumah Allah. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua, mendapatkan istana dalam syurga, iaitu beramal dengan harta, dengan cara mendirikan, membangunkan, membina rumah Allah, masjid. Ustaz, macam mana kami nak bina masjid? Nak bina rumah sendiri pun tak mampu Ustaz. Rumah sekarang ni semuanya point-point, betul tak? Lagi-lagi di PJ ni. Harga rumah berapa tokeh? 1.5 juta dia cakap. Semua ada point. Macam mana nak bina masjid Ustaz? Masjidnya mahal. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah bertaraf hadisun sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan," sesiapa yang membina masjid, walau kamashasi qatatin, walaupun sekecil sarang burung sekalipun. Dia tak bina masjid secara sebiji macam ni, tak. Tapi ada sumbangan dia kepada pembinaan masjid tadi. Boleh jadi nak bina qolah masjid, boleh jadi dia tak sponsor semuanya, tapi dia bagi RM50. Rasulullah sebut, walaupun masjid yang dibina tu sekecil sarang burung, aw asghar, ataupun lebih kecil daripada sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina baginya sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Amalan yang paling baik, bina masjid sekaligus biji atas harta dia. Kalau tak mampu, maka dibinalah bahagian-bahagian, kompartmen-kompartmen tertentu dalam kawasan masjid tersebut. Itu juga termasuk daripada ganjaran mendapat sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau boleh tuan-tuan, masjid kita ni jangan hentikan pembinaan dia sampai hari kiamat. Dan sampai bila-bila kita ada projek di masjid. Di masjid ana siap satu projek, kita buat masjid lain. Ni yang terbaru ni, kita buat pembinaan qalah dalam taman. Ada landscape, ada taman di kawasan tersebut, di tengah-tengahnya center point kita buat qalah. Sumbangan daripada anak qaryah dan orang ramai, dalam masa 11 hari je kita kutip
kita dapat lebih kurang RM35,000. Kita terpaksa tutup sumbangan. Dan kos sekolah tersebut lebih kurang RM37,000 dalam 70% dah pembinaan sekolah. Tuan-tuan boleh pergi ziarah Masjid Zaid bin Sabit. Dan kita putuskan dalam kalangan AJK kita tak akan hentikan mana-mana pembinaan di masjid ni sampai bila-bila. Sebab apa? Ni jalan kita mendapatkan sebuah istana di syurga Allah. Jalan kita menuju syurga Allah Ta'ala. Siap je sekolah, kita akan upgrade projek nak buat dewan makan masjid, dewan serbaguna. Siap je yang tu, kita nak upgrade PA system masjid. Macam-macam kita nak buat. Yang penting tabung wakaf pembinaan tu akan berterusan sampai bila terhenti. Sama ada kita meninggal dunia ataupun berlakunya yang dinamakan dengan hari kiamat, sampai bila-bila lah kita akan teruskan tersebut. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan cara nak mendapatkan istana di syurga Allah dengan membina masjid tadi. Faham tak tuan-tuan? Adakah orang mampu bina masjid, Ustaz? Ada. Tan Sri Syekh Mutta Al-Bukhari kan, masjid di Bukit Bintang, Masjid Al-Bukhari, dia yang bina. Tan Sri Rashid Hussein, kita sebut nama supaya apa? Supaya memberi semangat kepada kita, ribtah, adanya keinginan. Pengurus ataupun pengasas RHB Bank, 3 buah masjid dia bina. Masjid Aisyah di Langkawi, Masjid Husin di Seremban 2, Masjid Seri Sendayan di Negeri Sembilan, dia bina. Kalau tak mampu demikian, maka kita bina kompartmen-kompartmen tertentu dalam masjid tersebut. Orang yang beramal dengan hartanya, maka dijanjikan sebuah istana dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak tuan-tuan? Ini yang kedua. Ana sampaikan ada 6 amalan, dan amalan ni semua kita boleh buat. Tidaklah kata nak dapatkan istana dalam syurga mesti solat dalam Kaabah. Yang ni boleh jadi payah. Nak dapatkan sebuah istana dalam syurga mesti buat umrah setiap tahun. Boleh jadi yang ni payah dah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada kita dengan diringankan amalan-amalan, tetapi dibalas dengan ganjaran yang cukup besar. Kecil pada pandangan mata kita, tapi besar nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dapat tak tuan-tuan 2 amalan yang pertama ni? Alhamdulillah Ustaz, setakat Ustaz jelaskan 2 amalan ini, saya rasa dah dapat 2 buah istana dah di syurga Allah. Mantap, alhamdulillah. Setakat 2 penjelasan Ustaz, 1 pun belum lagi dapat. Sabar, ada 4 lagi insya-Allah. Kita pakat-pakat kejar insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, amalan yang dibalas dengan dibina Allah Ta'ala sebuah istana di syurga kelak. Amalan yang ketiga adalah menjaga 12 rakaat salat rawatib. Hadis ni biasa kita dengar dah. Boleh jadi biasa kita dengar. Menjaga 12 rakaat salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Mana hadisnya? Mana dalilnya? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man thabara ala 12 rak'atin minas sunnah." Apa makna dia? Man thabara, sesiapa yang berterusan ataupun istiqamah menjaga 12 rakaat mengikuti sunnah, jaga 12 rakaat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bina baginya istana dalam syurga. Apa dia 12 rakaat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Rasulullah lanjutkan hadis ini, arba'un raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Qabliyah zuhur 4 rakaat dia jaga. Biasanya orang kita lah kan, qabliyah zuhur ni dia buat berapa rakaat? Dia buat 2 rakaat. Bila kita dengar hadis ni tuan-tuan,
beri semangat pada ana dan kita semua, kita upgrade sikit lagi. Boleh tak agak-agak? Kita upgrade sikit lagi. Biasanya sebelum ni, salat qabliyah zuhur ataupun yang disebut dengan 2 rakaat salat sunat sebelum zuhur ni, kita buat 2 rakaat je. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nak dapatkan istana dalam syurga, kita upgrade sikit lagi. Upgrade sikit lagi. Tapi kena datang awal lah. Sebabnya waktu yang diperuntukkan antara azan dengan solat zuhur ni lebih kurang 10 minit je kan. Jadi kalau kita datang lambat, tak sempat 4 rakaat tu. Imam duduk tengah solat zuhur, kita masih solat sunat. Lalu kita datang awal supaya apa? Dalam masa lebih kurang 9 minit, 8 minit tu, sempat kita selesaikan 4 rakaat qabliyah zuhur. Rasulullah sebut, jaga 4 rakaat qabliyah zuhur. Kemudian wa raka'ataini ba'daha. Kemudian dia jaga pula ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi 6 dah. 4, 2. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat selepas maghrib. 8 dah. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. Jadi 10. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum fajar, iaitu salat qabliyah subuh. Jadi 12. Dapat tak tuan-tuan 12 rakaat ni? 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak, 2 sebelum subuh. 12. Siapa yang istiqamah berterusan menjaga 12 rakaat salat mengikut sunnah yang ditunjukkan Rasulullah, banallahu lahu baitan fil jannah, dijanjikan Allah istana dalam syurga kelak. Apa dia? 4 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isyak, 2 qabliyah zuhur. Dapat istana dalam syurga Allah. Nak dapat istana di dunia, boleh tak? Mustahil boleh jadi tak ada. Sebab kita bukanlah keturunan raja-raja dan sebagainya. Tak ada gelaran di depan kita tu ke bawah duli yang maha mulia, tak ada. Lalu nak dapat istana di dunia ni mustahil. Tapi mendapatkan istana di syurga Allah, semua orang boleh kejar. Siapa dia, keturunan dia macam mana, latar belakang ekonomi dia macam mana. Adilnya Allah Ta'ala tidak jadikan melalui hadis-hadis yang kita baca ini, nak dapatkan istana dalam syurga mestilah daripada keturunan Bani Tamim, bukan? Mestilah daripada keturunan Quraisy, bukan? Kalau macam tu Allah Ta'ala tak adil. Tetapi Allah Ta'ala bagi keluasan, kelonggaran, tidak meletakkan syarat-syarat tertentu, tetapi yang semua orang boleh lakukan. Apa dia? Salat berjamaah di masjid, membina bahagian-bahagian dalam masjid. Salah satunya juga adalah menjaga salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Faham tak tuan-tuan? InsyaAllah dah. Ini 3. Ini kita semua boleh amalkan. Dah. Yang keempat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut dalam Sunan Abi Daud, bertaraf hadisun hasan. Kita baca hadisnya. Ni amalan yang keempat tuan-tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana za'imun bi baitin fi ribtil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqa. Apa maksud dia? Aku nak jamin bagi umatku sebuah istana fi ribtil jannah, di pinggiran syurga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Tuan-tuan, syurga ni luas. Dalam hadis ni kita akan dapati syurga Allah Ta'ala ni luas. Di syurga yang luas tersebut, Rasulullah katakan ada istana di pinggir syurga, ada istana di tengah syurga, ada istana di atas syurga. Faham tak ni? Syurga ni luas.
keluasan syurga yang cukup luas tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ada orang dapat istana di syurga tu di pinggir, ada orang dapat istana di syurga tu di tengah-tengah, dan ada orang dapat istana di syurga di bahagian atas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ana za'imun bi baitin fil jannah, aku nak menjadi penjamin kepada umatku yang mana mereka akan dapat sebuah istana di pinggir syurga. Siapa yang dapat istana di pinggir syurga? Liman tarakal mira, bagi orang yang tinggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqah, walaupun dia ni benar. Apa maknanya tuan-tuan? Dia nak tunjuk dirinya hebat, dia nak tunjuk dirinya ini lebih daripada orang ni tak benar, akulah benar, orang lain rendah, akulah tinggi, orang lain tak hebat, akulah hebat. Lalu semua benda dia nak bahaskan, semua benda dia nak debatkan. Lalu orang yang tinggalkan perdebatan ini, mereka akan mendapat sebuah istana di mana? Di pinggir syurga. Dia nak debat kerana dia nak tunjukkan akulah yang paling benar. Oh, kalau macam tu Ustaz, Dr. Zakir Naik tak dapatlah sebuah istana di pinggir syurga. Dapat. Itu nak mendebat orang yang batil. Kalau orang yang batil tidak didebatkan, orang yang sepatutnya kita debatkan itu tapi tidak didebatkan, maka kebatilan akan menewaskan yang hak, kata Sayyidina Ali. Itu wajib kita debatkan. Ini sama-sama betul, sama-sama benar, tetapi dia nak menunjukkan dia yang paling benar, dia yang paling hebat, orang lain ini rendah. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perdebatan walaupun dia adalah orang yang benar. Faham tak tuan-tuan? Itu maksud dia. Dia dapat apa ganjaran dia? Sebuah istana di pinggir syurga. Syurga di luas. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wa baitun fi wastil jannah, aku nak jamin umatku akan mendapat sebuah istana di tengah syurga. Liman tarakal kadhib, bagi orang yang meninggalkan pembohongan, wa in kana maziha, walaupun tujuan dia berbohong tu hanya untuk bergurau. Faham tak ni? Dia buat reka-reka cerita, dia buat cerita-cerita dongeng, niatnya nak bagi orang gelak aja, niatnya nak bagi orang suka aja, niatnya nak bergurau je. Tapi orang yang tinggalkan cerita bohong dengan tujuan nak bagi orang lain tertawa, nak bergurau, dia akan dapat sebuah istana di mana? Di tengah syurga. Faham tuan-tuan? Ini yang kedua. Aku jamin orang yang tinggalkan pembohongan tapi niatnya nak bergurau je, mereka ini dapat istana di tengah syurga. Syurga ni luas, ada rumah di pinggir, ada rumah di tengah, ada istana di atas. Siapa yang mendapat istana di atas syurga, bagaimana bayangannya? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syurga itu mala ainun ra'at, tak pernah dipandang mata, wala uzunun sami'at, nikmatnya tak pernah di tengah telinga, wala khatara ala qalbil bashar, hati tak pernah terlintas bagaimana nikmat syurga. Tapi yang pasti, yang wajib kita beriman, syurga itu luas, di dalamnya ada istana di pinggir, di tengah dan di atas. Siapa yang mendapat istana di atas syurga? Rasulullah lanjutkan dalam hadis ini, wa ana za'imun, dan aku nak menjadi penjamin umatku akan mendapat bibaitin fil a'lal jannah, sebuah istana di atas syurga, liman husuna khuluquhu, bagi umatku yang baik akhlak dia. Ni orang yang baik akhlak, dia akan dapat sebuah istana di atas syurga. Orang yang baik akhlak ni semestinya alim kah? Tak. Semestinya banyak ilmu kah? Tak. Orang yang baik akhlak ni boleh jadi orang yang biasa-biasa je, betul tak tuan-tuan? Tapi bila dia duduk di puak A, orang rasa selesa dengan dia. Duduk di puak B, orang rasa senang dengan dia. Duduk dengan puak C, tak sakit hati dengan dia.
Ini yang disebut dengan husnul khuluquhu. Berada di mana-mana sekalipun, orang rasa senang hati dengan dia. Bila orang bercakap tentang keburukan orang yang baik akhlak ni, minta maaf lah, saya nak beraso dulu, saya ada urusan. Dia tak nak dengar. Bila orang cerita tentang keburukan orang, dia tidak panjang-panjangkan cerita tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, bagi orang yang memperbaiki akhlaknya ini, mereka akan mendapat syurga di mana a'lal jannah, istana di atas syurga kelak. Faham tak tuan-tuan? Dalam hadis ni Rasulullah ceritakan 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang meninggalkan perdebatan, dia dapat istana pinggir syurga. Golongan yang kedua, mereka yang meninggalkan cerita bohong walaupun niat nak bergurau, dapat istana di tengah syurga. Golongan yang ketiga, mereka yang baik akhlaknya, mendapat istana di atas syurga. Bagaimana kedudukannya? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah mengetahui tentang perkara tersebut. Itu amalan yang ke berapa dah tuan-tuan? Yang ke 4. Ana sampaikan 6 amalan semuanya. Tapi ingat, ia tidak dibatasi oleh 6 amalan ni sahaja. Ada lagi amalan-amalan yang lain yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Yang kelima, salah satu amalan yang dibalas dengan sebuah istana dalam syurga, iaitu membaca doa ketika nak masuk pasar. Kecil je pada pandangan mata kita, tapi besar dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebab apa nak baca doa ketika nak masuk pasar itu dibalas dengan ganjaran yang cukup besar, sebuah istana dalam syurga? Sebab di pasar itu ramai yang leka kepada Allah, yang lalai dengan Allah. Betul tak? Di pasar itu ada juga sebahagiannya yang melakukan penipuan dalam timbangan. Wailul lil mutaffifin. Lalu bila dia nak masuk pasar, dia ingat pada Allah, dia bergantung kepada Allah. Ketika itu kecil je amalan tersebut pada pandangan mata kita, tetapi dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dibina istana dalam syurga Allah Ta'ala. Sebelum ni kita amal tak tuan-tuan? Doa apa ni Ustaz? Kita baca hadis dia. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berstatus hadisun hasan. Hadis hasan boleh dijadikan hujjah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala suq, sesiapa yang nak masuk pasar, faqala, kemudian dia katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat tak tuan-tuan doa ni? Ana ulang sekali lagi. Rasulullah kata, bila seseorang tu nak masuk pasar, lalu dia baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah hafal ataupun tidak doa ni? Dah hafal betul kan? Senang je. Tapi baca tak bila nak masuk pasar? Lupa nak baca Ustaz. Dah baca, alhamdulillah. Lupa, lalu kita ingatkan pada pagi ni insya-Allah. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecil je pada pandangan mata kita. Mudahnya. Tapi besar pada pandangan Allah, iaitu dibina sebuah istana dalam syurga Allah. Rasulullah katakan, bila seseorang baca doa ni, apa dibalas Allah Ta'ala?
banalahu baitan fil jannah. Allah bina baginya sebuah istana dalam syurga Allah. Kita pasar yang paling dekat dengan masjid kita ni pasar apa tuan-tuan? Pasar mana? Boleh kita pergi lepas ni. Duduk depan tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk. Kalau orang tanya kenapa kamu baca? Kami dah belajar dah di kuliah subuh tadi, orang yang baca doa ni yakin dia di atas setiap kalimah dalam doa tersebut Allah balas dengan istana dalam syurga Allah. Dapat tak tuan-tuan? Ini yang kelima. Last sekali ana ringkaskan. Amalan yang keenam, mendapatkan sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Boleh jadi yang ni lah yang paling berat berbanding dengan 6, yang 5 yang kita baca sebelum ni. Yang ni berat sikit tuan-tuan. Apa dia amalan nak mendapatkan sebuah istana dalam syurga? Iaitu memuji Allah dan melafazkan kalimah istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat anaknya diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Ini berat tuan-tuan. Dah. Saat pertama, anak dia meninggal dunia. Apa lafaz yang keluar daripada mulut ibu bapa? Subhanallah. Dia puji Allah. Lalu dia ucapkan kalimah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anakku ni milikmu ya Allah, dan kepadamu lah dia akan kembali. Orang yang boleh sebut macam ni, ibu bapa yang boleh memuji Allah dan boleh melafazkan kalimah istirja' saat kali pertama diuji dengan kematian anak, dia dibalas dengan sebuah istana dalam syurga Allah. Boleh jadi ni berat tuan-tuan. Biasanya orang saat diuji dengan kematian, dia tak teringat lagi tentang memuji Allah. Betul tak? Dia tak teringat lagi menyebut kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita watawasau bis sabri watawasau bil haqqi, berpesan kepada kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Kita ingatkan, lafazlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya saat diuji, dia akan timbul macam-macam. Ya Allah, kenapa anak aku? Ya Allah, ujian apa ya Allah kamu nak bagi? Ya Allah, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Dia akan soal pada Allah dulu. Tapi orang saat kena diuji je, apa kalimah yang pertama keluar? Subhanallah, Maha suci Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka inilah, ibu bapa macam inilah yang dibalas dengan sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Mana dalilnya Ustaz? Hadis yang kita nak baca ni tuan-tuan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yang mana sahabat yang menceritakan hadis ini namanya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan hadisnya bertaraf hadithun hasan. Adab kita bila kita nak baca hadis, mesti kita jelaskan statusnya. Hadis ni sahihkah, hasankah, dhaifkah, apa statusnya, mesti kita jelaskan. Ini adab kita di dalam menyampaikan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi", apabila anak hamba Allah tu meninggal dunia, anak kepada si ibu dan bapa ni meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, maka Allah akan tanya malaikat yang cabut nyawa tadi. Apa pertanyaan Allah? Qabattum waladun 'abdi, wahai malaikat, kamu telah mencabut nyawa anak hamba-Ku kah? Lalu apa jawab malaikat? Naam, ya ya Allah. Allah Ta'ala tanya soalan yang kedua. Qabattum samaratun fuadih, wahai malaikat, kamu telah mencabut jantung hati hamba-Ku kah? Anak ni diibaratkan oleh Allah Ta'ala jantung hati ibu bapanya. Lalu Allah Ta'ala tanya pada malaikat dalam hadis kursi ini, wahai malaikat, kamu telah mencabut intan payung jantung hati hamba-Ku kah? Lalu apa jawab malaikat? Naam, ya wahai Allah.
Allah tanya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga yang ditanya Allah, madza qala abdi? Apakah ucapan yang keluar daripada mulut hamba-Ku saat kamu cabut jantung hati dia? Lalu malaikat jawab, hamadaka wastarja'aka. Hamba-Mu ya Allah, iaitu ibu bapa tadi yang diuji dengan kematian anak. Malaikat kata, ibu bapa tadi hamadaka, dia memuji kamu, wastarja'aka, dan melafazkan kalimah istirja'. Ibu bapa yang diuji dengan kematian anak, kata malaikat, dia sebut subhanallah, maha suci Allah, dan kalimah istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wahai Allah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Wahai malaikat, ingat, kamu bina kepada hamba-Ku, iaitu ibu bapa yang diuji dengan kematian anak, baitan fil jannah, sebuah istana dalam syurga kelak, wasammuhu baital hamdi, dan namakan istana bagi ibu bapa yang bersabar tadi dengan baital hamdi, istana kepujian. Nama dia, nama istana bagi ibu bapa yang bersabar di atas kematian anak, istananya baital hamdi, istana kepujian. Sebab apa? Sebab dia memuji Allah saat diuji dengan kematian anak. Ini amalan yang keenam. Berat tuan-tuan, tetapi orang yang boleh mengamalkan demikian dibalas dengan sebuah istana dalam syurga Allah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, setakat 6 penjelasan Ustaz, ke-6 saya sudah lakukan, 6 buah istana saya dapat. Mantap, syukur Alhamdulillah. Setakat 6 penjelasan Ustaz, 1 istana pun belum. Kurang pulang kita daripada Masjid Datuk Haji Kamaruddin, isteri kita tanya, bang, tazkirah subuh tadi tentang apa ya? Kita jawab tentang 6 amalan yang membangunkan sebuah istana dalam syurga. Apa dia 6 amalan tu bang? Entahlah, saya pun lupa dah. Jangan demikian, kita jelaskan satu persatu hinggalah yang ke-6 insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian, ampun maaf di atas kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.